Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan membincangkan teknik menjawab matematik SPM kertas 2 bahagian A. Soalan ini boleh dimuat turun pada pautan yang telah disediakan pada bahagian penerangan video di bawah. Mari kita lihat soalan kita yang pertama. Raja 1 menunjukkan nombor plat bagi kereta Hayati. Nombor plat tersebut dalam asas 7 iaitu 1053. Nyatakan nombor plat tersebut dalam asas 10. Dalam soalan ini kita akan tukarkan asas 7 kepada asas 10. Kita akan menggunakan kaedah penerapan digit dengan nilai tempat, di mana setiap digit ini ada nilai tempat yang tersendiri. Nilai tempat bermula dengan sifar. Jadi digit 3 tempatnya adalah sifar, kemudian 1, 2 dan 3. Jadi kita akan ambil digit tu 1 darab dengan asasnya 7 kuasa 3 tambah dengan 5 darab 7 kuasa 1 tambah 3 darab 7 kuasa 0. Kemudian kita boleh terus tekan kalkulator dan kita akan dapat jawapannya adalah 380. Dari segi pemberian markah, kita menggunakan kaedah penerapan digit dengan nilai tempatnya. Kita gantikan semua dengan betul, kita dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 markah. Maka keseluruhan di sini adalah 3 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 2. Raja 2 menunjukkan graf fungsi kuadratik bagi fx sama dengan x tolak 1, x tolak 5. Berdasarkan rajah di atas, tentukan nilai m. Okey, nilai m kita berada di sini. Dan kalau kita lihat, nilai m merupakan nilai x. Dan nilai x ini merupakan punca kepada persamaan kuadratik ini. Jadi bagaimana untuk mendapatkan nilai punca? Salah satunya adalah melalui kaedah pemfaktoran. Kalau kita lihat di sini dalam soalan, dia telah pun faktorkan persamaan kuadratik ini. Jadi kita boleh dapatkan nilai x, iaitu x sama dengan 1 dan x sama dengan 5. Kita ada 2 nilai. Jadi bermaksud, nilai m di sini adalah 1 dan satu lagi adalah 5. Jadi kita terus dapat jawapan untuk m sama dengan 1. Soalan B. Nyatakan koordinat titik minimum bagi fungsi kuadratik tersebut. Di sini kita ada titik minimum di sini. Jadi kita perlu dapatkan nilai x dan dapatkan nilai y. Bagaimana untuk dapatkan nilai x dan nilai y? Baiklah, untuk dapatkan nilai x, sebenarnya kita boleh menggunakan rumus paksi simetri. Rumus paksi simetri adalah x sama dengan negatif b per 2a. Kemudian kita akan gantikan nilai b dan juga nilai a pada persamaan ini. Persamaan kita adalah fx sama dengan x tolak 1 dan x tolak 5. Kita perlu kembangkan persamaan ini. Jadi kita akan dapat x kuasa 2 tolak 6x tambah 5. Jadi nilai A di sini iaitu perkali bagi x kuasa 2, 1. B di sini adalah negatif 6 iaitu perkali x dan C sama dengan 5. Kita akan ambil nilai-nilai ini dan masukkan ke dalam persamaan. Iaitu negatif B adalah negatif 6 per 2 darab 1. Maka kita akan dapat nilai x di sini adalah 3. Seterusnya kita akan dapatkan pula nilai y. Untuk dapatkan nilai y, kita akan gantikan nilai x yang terdapat iaitu 3 ini di dalam persamaan ini. Kita akan ambil balik x tolak 1, x tolak 5. Kita gantikan x dengan 3. Itu 3 tolak 1 darab dengan 3 tolak 5. Kita akan dapat 2 darab dengan negatif 2. Kita dapat negatif 4 untuk y di sini. Maka koordinat titik minimum yang kita akan dapat adalah 3, negatif 4. Seterusnya terlihat dari segi pemberian markah. Kita dapat nilai m sama dengan 1, kita dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan B pula, kita mencari nilai x, kita dapat 1 markah. Kita cari nilai y, 1 markah dan kita cari dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Maka keseluruhan di sini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya terlihat soalan yang ketiga.
Diberi persamaan garis lurus AB ialah 3X tambah KY sama dengan 8 dengan K ialah pemalar. Garis lurus AB adalah selari dengan garis lurus yang menyambungkan titik P iaitu -16 dengan titik Q 5 -3. Cari nilai K dan seterusnya, hitung pintasan X bagi garis lurus AB. Persamaan garis lurus secara amnya adalah Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita akan tukarkan persamaan 3X tambah KY sama dengan 8 ini jadi seperti bentuk persamaan am. Kita akan dapat KY sama dengan negatif 3X tambah 8. Maka Y sama dengan negatif 3 per K X tambah 8 per K. Di sini diberi maklumat bahawa AB selari dengan PQ. Bermaksud nilai kecerunan adalah sama. Itu kecerunan bagi AB sama dengan kecerunan bagi PQ. Jadi kita akan cari kecerunan PQ. Kita katakan P ini sebagai titik pertama dan titik Q ini sebagai titik kedua. Kita akan gunakan rumus kecerunan iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Kita akan dapat negatif 3 tolak 6 per 5 tolak negatif 1. Kita akan dapat negatif 9 per 6. Kemudian kita permudahkan, kita dapat negatif 3 per 2. Jadi di sini kita akan samakan kecerunan AB dengan PQ. Kecerunan AB kita dapat tadi adalah negatif 3 per K. Jadi negatif 3 per K sama dengan negatif 3 per 2. Maka di sini kita akan dapat nilai K. K sama dengan 2. Seterusnya kita akan cari pula pintasan paksi X. Untuk mendapatkan pintasan paksi X, kita akan gantikan Y sama dengan 0 di dalam persamaan yang telah pun diberi. Okay, persamaan kita adalah 3X tambah KY sama dengan 8. Jadi 3X tambah K adalah 2 dan Y terganti dengan 0 sama dengan 8. Maka X kita akan dapat 8 per 3. Ini jawapan kita. Seterusnya kita lihat dari segi pemberi markah. Kita mencari kecerunan garis PQ, satu markah. Kemudian kita samakan kecerunan PQ dengan garis AB, satu markah. Dan jawapan akhir K sama dengan 2, satu markah. Seterusnya, kita gantikan nilai Y sama dengan 0 dan K sama dengan 2 di dalam persamaan. Kita dapat satu markah. Dan jawapan akhir X sama dengan 8 per 3, satu lagi markah. Dan maka keseluruhan di sini yang kita akan dapat adalah 5 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan yang keempat. Raja 3 di ruang jawapan menunjukkan sebuah segi 4 sama sisi ABCD. Diberi P, Q, R dan S masing-masing ialah titik-titik tengah bagi AB, BC, CD dan DA. Manakala X, Y dan Z ialah 3 titik yang bergerak dalam rajah itu. Soalan A, Z bergerak dengan keadaan jaraknya dari garis lurus AB dan CD adalah sama. Dengan menggunakan huruf pada rajah itu, nyatakan lokus Z. Jadi kat sini, A, B dan juga CD, iaitu A, B dan juga CD adalah sama. Jadi lokus Z kat sini kita boleh katakan adalah S dan Q. Jadi jawapan kita adalah SQ di sini. Seterusnya terlihat soalan B. Lukis pada rajah lokus X dengan keadaan XA sama dengan AB. Jadi kat sini kita ada A dan kita ada B. X akan bergerak di mana jaraknya adalah sama antara X dengan A dan X dengan B. Maka kat sini jawapannya adalah kita buat satu garis lurus di sini. Jadi di sini kita kena guna pembaris. Ini adalah jawapan kita untuk lokus X. Seterusnya, lokus Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari titik C. Kita lihat titik C di sini. Dan lokus Y kena bergerak supaya
jaraknya adalah sentiasa sama. Jadi di sini kita kena guna jangka lukis kerana kita akan buat garis lengkung. Dan garisnya akan jadi seperti ini. Ia merupakan jejari CB dan CD. Kemudian kita lihat pula soalan C. Seterusnya tandakan dengan simbol pangkah persilangan lokus X dan lokus Y. Jadi di sini kita lihat ada persilangan antara X dan Y. Jadi kita buat tanda di sini. Baiklah, seterusnya kita lihat dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, terdapat 1 markah iaitu SQ. Kemudian untuk soalan B, kita buat lokus X 1 markah. Kemudian lokus Y 1 markah dan kita tanda 1 lagi markah. Maka keseluruhan yang kita akan dapat di sini adalah 4 markah. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan yang kelima. Pada graf di ruang jawapan, lorotkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Y lebih besar sama dengan negatif X, Y lebih kecil sama dengan 6 tolak 2X, dan Y lebih kecil daripada 6. Di sini kita ada 3 ketaksamaan, kemudian pada ruangan jawapan, kalau kita lihat di sini, kita cuma ada 2 garis sahaja. Jadi satu garis lagi kita kena lukis sendiri. Kita lihat garis apa yang perlu kita lukis. Kat sini dibagi Y sama dengan negatif X. Jadi bermaksud kita ada garis ni. Kemudian Y sama dengan 6 tolak 2X. Jadi kita ada garis ni. Dan garis yang tak ada di sini adalah Y lebih kecil daripada 6. Jadi di manakah garis Y lebih kecil daripada 6? Garis ini adalah garis yang memintas pada paksi Y pada kedudukan 6. Jadi kat sini kalau kita lihat pada garis Y sama dengan 6 tolak 2X, 6 di sini merupakan nilai C, iaitu pintasan paksi Y, iaitu 6 berada di sini. Maka kita akan buat garis lurus putus-putus di sini. Kemudian kita akan lorekkan kawasannya, dan kawasannya akan terjadi adalah berada dalam keadaan ini. Kemudian dilihat dari segi pemberian markah, kita lukis satu garis Y lebih kecil daripada 6, dan garis itu mesti garis putus-putus, kita dapat 1 markah. Kemudian kita lorekkan kawasan, kita dapat lagi 2 markah. Keseluruhan di sini adalah sebanyak 3 markah. Seterusnya terlihat soalan kita yang ke-6. Hadis menyertai pertandingan roket air yang diadakan di peringkat sekolahnya sempena Minggu Sains dan Matematik. Roket air tersebut dilancarkan pada ketinggian 15 meter. Graf fungsi Y sama dengan 15 tambah 2X tolak X kuasa 2 mewakili pergerakan roket air tersebut. Paksi Y mewakili jarak dalam meter dan paksi X ialah masa dalam saat. Cara 1 menunjukkan jarak dan masa bagi pergerakan roket air yang dilancarkan oleh Hadif. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 2 unit pada paksi Y, plotkan semua titik pada graf di ruang jawapan. Seterusnya, lukis graf fungsi bagi Y sama dengan 15 tambah 2X tolak X kuasa 2. Dalam soalan ini, kita perlu melukis graf. Dan terlihat pada ruangan jawapan telah pun diberi kertas graf dan telah pun ada paksi X dan paksi Y. Kemudian kita akan buat paksi Y. Dalam soalan, skala 2 cm kepada 2 unit pada paksi Y. Maka, di sini kita akan mula dengan 2. Kemudian 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan 16. Kemudian kita akan plotkan berdasarkan kepada jadual yang telah pun diberi. Kemudian kita akan sambungkan ke semua titik-titik ini untuk membentuk graf. Dan inilah bentuk graf kita. Seterusnya kita lihat dari segi pemberi markah. Kita labelkan paksi Y dengan nilai yang seragam, terdapat 1 markah. Kemudian kita plot semua titik dengan plot yang betul, terdapat 2 markah. Dan kita sambungkan ke semua titik-titik ini dengan satu garis lengkung yang cantik dan licin, terdapat 1 lagi markah. Dan maka keseluruhan yang kita akan dapat di sini untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan kita yang ke-7. Syamimi dan Hanis pergi ke pasar raya untuk membeli buah nanas dan jambu. Syamimi membeli 3 biji nanas dan 2 biji jambu dengan harga RM9. Hanis pula membeli 4 biji jambu dan 5 biji nanas dengan harga RM16.
dengan menggunakan kaedah metrik. Hitung harga dalam ringgit Malaysia bagi sebiji nanas dan sebiji jambu. Jadi di sini kita ada dua jenis buah, iaitu nanas dan jambu. Di sini kita akan gantikan nanas dan jambu dengan pemboleh ubah dengan suatu huruf. Jadi di sini kita akan nyatakan X ini sebagai nanas dan Y ini sebagai jambu. Di sini kita ada 3X, itu 3 nanas, tambah 2 biji jambu, 2Y, sama dengan 9. Kemudian Hanis pula dia beli 4 biji jambu dan 5 biji nanas, iaitu 5X tambah 4Y sama dengan 16. Kita telah pun membentuk dua persamaan linear. Kemudian daripada persamaan linear ini, kita akan tukar menjadi bentuk matriks. Jadi kita akan tulis 3, 2, 5, 4 darab XY sama dengan 9, 16. Kemudian XY sama dengan, di sini kita akan songsangkan matrik 2 darab 2 kita ini menggunakan rumus matrik songsang. 1 per A di sini adalah 3, darab dengan D iaitu 4, tolak B iaitu 2, darab dengan C itu 5. Kemudian A dengan D akan saling bertukar tempat. Jadi 4 akan berada di atas dan 3 berada di bawah. Kemudian B dengan C akan bertukar tanda. Di sini 2 positif akan jadi 2 ni akan jadi negatif. Kemudian 5 pun jadi negatif. Dan terdarab 9 dan 16. Di sini kita akan terus tekan calculator. Kita akan masuk dalam mode equation dan function. Kita tekan A. Kemudian kita akan pilih 1 iaitu simultaneous equation. Kemudian pemboleh ubah unknown dia adalah 2. Kemudian di sini kita akan masukkan persamaan pertama dan persamaan kedua. Persamaan pertama kita akan masukkan 3. Kita tekan sama dengan. Kemudian 2 sama dengan, kemudian kita tekan 9 sama dengan. Untuk persamaan kedua pula, kita tekan 5 sama dengan, kemudian 4 sama dengan, dan 16 sama dengan. Kemudian untuk dapatkan jawapan, kita tekan sama dengan, kita dapat X sama dengan 2. Kemudian kita tekan sekali lagi, Y sama dengan 1.5. Jadi ini jawapan kita. Selanjutnya terlihat dari segi pemberian markah, kita mengeluarkan persamaan serentak di sini terdapat 1 markah. Kemudian kita tukar jadi bentuk matrik 1 markah. Kemudian kita menggunakan rumus songsang 1 markah dan jawapan masing-masing 1 markah dan 1 markah. Keseluruhan di sini adalah sebanyak 5 markah. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan kita yang seterusnya, iaitu soalan bernombor 8. Pada Januari 2020, Rizal melabur sebanyak 3,500 unit saham yang bernilai RM1.50 seunit dalam akaun amanah saham mewah. Pada penghujung Disember 2020, amanah saham mewah membayar dividen sebanyak 6.5%. Pada Januari 2021 pula, Rizal menjual semua saham yang dimiliki dengan harga RM1.80 seunit. Hitung nilai pulangan pelaburannya. Macam mana kita nak dapatkan nilai ini? Nilai pulangan pelaburan adalah kita akan ambil untung tambah dengan dividen, kemudian kita akan bahagikan dengan modal asalnya, modal awal. Kemudian kita darab dengan 100% untuk dapatkan peratus keuntungan. Pertama sekali kita tengok dividen. Dividen adalah 6.5%, iaitu 6.5% terdarabkan dengan modal pelaburannya, iaitu 3,500 unit darab dengan RM1.50. Dan kita akan dapat RM341.25. Ini merupakan jumlah dividen yang Rizal dapat. Kemudian kita lihat pula keuntungan modalnya. Keuntungan modal kita akan ambil jualannya RM1.80 dan harga belinya adalah RM1.50. Kita tolak. Kemudian kita darab dengan RM3,500 dan kita akan dapat RM1,391.25. Seterusnya kita akan dapatkan nilai pulangannya. Kita akan tambah dividen tambah dengan keuntungan modal, iaitu RM341.25 tambah dengan
1391.25 dan bahagi dengan modal. Modalnya adalah 3,500 darab dengan RM1.50. Kemudian kita darab dengan 100% untuk mendapatkan peratus pulangannya. Dan kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat jawapannya adalah 26.5%. Sebenarnya terlihat dari segi pemberian markah, kita mendapatkan nilai dividen, kita dapat 1 markah, kemudian keuntungan modal 1 markah, kemudian kita mencari peratus pulangan modal 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Keseluruhan di sini adalah sebanyak 4 markah. Baiklah, seterusnya terlihat soalan yang bernombor 9. Hitung nilai M dan nilai N yang memuaskan persamaan linear serentak berikut. Untuk soalan ini, kita boleh menggunakan pelbagai kaedah. Kita boleh menggunakan kaedah matriks ataupun menggunakan kaedah penghapusan. Kerana di dalam soalan ini tidak dinyatakan apa-apa kaedah yang boleh digunakan. Jadi di sini kita akan menggunakan kaedah penghapusan. Kaedah penghapusan adalah di mana kita akan hapuskan salah satu pembuli ubah, sama ada M ataupun N. Dengan syaratnya kita perlu samakan perkali. Ini adalah persamaan pertama, ini persamaan kedua. Jadi di sini kita akan hapuskan M terlebih dahulu. Jadi persamaan pertama kita kena darab dengan 5 dan persamaan kedua kita darabkan dengan 2. Kita akan dapat 10M tolak 25N sama dengan 35. Kemudian persamaan kedua kita akan dapat 10M tambah 8N sama dengan 2. Di sini perkali bagi M adalah sama. Jadi untuk menghapuskan M, kita akan tolak. 10 tolak 10 kita dapat kosong. Kemudian negatif 25 tolak 8N, kita akan dapat negatif 33N. Sama dengan 35 tolak 2 kita dapat 33. Maka N kita akan dapat negatif 1. Kemudian kita akan dapat pula nilai M, kita ganti N sama dengan negatif 1 dalam persamaan kita yang pertama ini. Itu 2M tolak 5 darab negatif 1 sama dengan 7. Dan kita akan dapat nilai M sama dengan 1 di sini. Seterusnya terlihat dari segi pemberian markah. Kita menerbit persamaan yang ketiga di sini. Itu kita samakan perkali, kita dapat 1 markah. Kemudian di sini dapatkan nilai N. Di sini terdapat 1 markah dan jawapan akhir untuk N 1 markah. Dan jawapan untuk M 1 lagi markah. Maka keseluruhan di sini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya terlihat soalan yang ke-10, iaitu merupakan soalan yang terakhir untuk bahagian A. Pelajar 4 menunjukkan satu titik M pada satah kartes. Transformasi P ialah translasi 2 negatif 4. Transformasi Q ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 1, 1. Nyatakan koordinat imej bagi titik M di bawah gabungan transformasi berikut. Kita lihat soalan A adalah P kuasa 2. P kuasa 2 ini bermaksud kita akan laksanakan transformasi P ini 2 kali. Objek kita adalah titik M. Kita lihat titik M di sini koordinatnya adalah 4, 3. Jadi untuk menjawab soalan ini kita akan nyatakan koordinat awalnya dulu. Itu 4, 3. Kita laksanakan P. Kita dapat dan sekali lagi P. P adalah translasi 2 negatif 4, iaitu 2 ke kanan, 4 ke bawah. Kita akan gerakkan 2 ke kanan, 1, 2 dan 4 ke bawah, 1, 2, 3, 4. Sini kita akan dapat 6 negatif 1 di sini. Kemudian kita buat sekali lagi. 2 ke kanan, 4 ke bawah. 1, 2, 3, 4. Dan kita akan dapat 8 negatif 5. Seterusnya adalah B, iaitu P dengan Q. Di sini kita akan buat transformasi yang berada di sebelah kanan terlebih dahulu, diikuti sebelah kiri. Objek kita masih sama, iaitu 4 negatif 3. Kita akan buat Q terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan P. Q di sini adalah putaran 90 darjah, arah jam pada pusat 1, 1. Jadi di sini kita akan tandakan pusatnya, itu 1, 1 di sini. Dan M adalah objek. Jadi di sini kita akan buat garis ini. Garis seperti ini. 90 darjah ikut arah jam, itu berputar ke sini.
Ini jawapan kita akan berada di sini. Itu koordinatnya adalah 3, -2. Seterusnya adalah P. Translasi 2, -4. 2 ke kanan, 4 ke bawah. 1, 2, 1, 2, 3 dan 4. Kita akan dapat 5, -6. Baiklah, seterusnya dari segi pemberi markah. Untuk soalan A, kita akan dapat 2 markah. Di sini. Kemudian untuk soalan B, masing-masing kita akan dapat 1 markah, jadi 2 markah. Dan markah keseluruhan di sini adalah sebanyak 4 markah. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi.